kumpulan and then you kenalkan ahli kumpulan and Kalau benda then ni nampak? Sekejap okay. jelas? Okay, besar? Okay. Alright. Boleh? Okay, tajuk kita adalah bab 42 tujuan setiap bahagian fungsian. Ahli kita ada Danish Haikal, Amar, Chanda, Amir dengan saya, Danny Gan. 4.2 tujuan setiap bahagian fungsian. Tujuan bahagian fungsian ni untuk memastikan semua aktiviti perniagaan dapat dilaku dengan pantas atau efisien. Penumpuan pada bidang tugas yang diberikan sahaja, seperti pengurusan tugasan atau kerja. Tujuan ni supaya dapat meningkatkan kemahiran kerana melakukan kerja yang sama dalam satu jabatan. Tujuan ni juga dapat mudah melatih pekerja baharu kerana bidang pengurusan yang sama. Dan dia juga dapat mengurangkan kos atau masalah pengurus kerana wujudnya sistem perkongsian yang sama. Sistem perkongsian sama, sumber sama, tu sebab dia punya tujuan ni. Faham? Explain in example, Daniel. Ya, cikgu. Contohnya macam mana? Sekejap Mana? Okey, kita wujudkan setiap bahagian tu ada fungsi-fungsi tertentu. Okey, setiap bahagian ada fungsian. Kan sebelum ni kita ada belajar. Okey, kita ada carta organisasi. Dalam struktur organisasi tu ada 3 layer. Yang pertama ketua eksekutif, layer yang pertama. Layer yang kedua, ni adalah bawah ni pengurus-pengurus. So pengurus tu ada pengurus pemasaran. Okey, itu contoh fungsian pertama. Okey, kemudian fungsian kedua pengurus pengeluaran. Kemudian pengurus kewangan. Ini contoh yang general. Tak semestinya sama untuk setiap organisasi. Ini yang biasa, yang common, yang standard dekat mana-mana pun ada. Okey. Jadi dekat bawah layer yang ketiga barulah penyelia. Okey, kalau nak ada 4 level, bawah tu ada pekerja-pekerja ataupun bawah pengurus terus kepada pekerja. Sokongan, staf sokongan. Okey. Jadi setiap bahagian ni ada fungsi tertentu. Untuk apa? Untuk pastikan semua aktiviti perniagaan dapat dilakukan dengan pantas dan efisien. Kenapa dia kata pantas dan efisien? Sebab dia orang dapat tahu apa kerja dia dengan cara dia dengan cara bahagian fungsian tu. Okey, sebab diorang dah biasa melakukannya hari-hari, rutin, hari-hari diorang. Contohnya dia berada di bahagian pemasaran. Okey, kalau bahagian pemasaran biasanya buat apa? Bahagian pemasaran biasanya dia akan buat apa? Marketing. Maksud dia nak pergi tahu orang luar punya market macam mana. So dia buat marketing. So dalam marketing ni apa dia? Contoh-contoh marketing tugas yang dia buat. Dia nak pergi tengok orang lain punya company, dia punya harga bandingkan dengan sendiri dia punya harga. Atau marketing sekarang yang paling trending apa. Marketing. Okey. So dia tengok, dia survey harga. Okey, boleh. Lagi? Apa lagi contoh lagi bahagian pemasaran? Orang lain boleh ni ya. Bukan Daniel seorang je yang cakap. Yang lain boleh interrupt juga. Boleh jawab. Okey. Apa lagi? Okey Daniel, kamu pilih. Siapa yang kamu nak bantu
Jawab. Ahli kumpulan? Boleh tolong? Okey, contoh lagi pemasaran. Okey, dia upload ataupun dia update di FB setiap hari ataupun dia update di IG ataupun jika ada YouTube, so dia akan guna YouTube platform, maksudnya media sosial. So tugas dia. Lagi tugas apa lagi? Dia buat promotion. Dia fikir promotion apa dia nak buat untuk bulan ini. Contoh bulan Oktober. So apa yang specialnya bulan Oktober? Contoh kalau beli barang, buy two free one. Untuk bulan Oktober je. So bila end of October, the promotion will be terminated. Habis. Dah habis. So bulan 11 dia come out with another promotion. Okey, tu bahagian-bahagian pemasaran. Jadi orang ni adalah orang yang sama je. Dia tak bertukar unless ada pekerja baru lah masuk. So pekerja baru tu dia akan train. Pekerja lama akan train pekerja baru. Buat benda yang sama apa yang mereka lakukan. Okay. So bila dia dah buat hari-hari benda ni akan jadi pantas lah dan efisien. Dia orang akan nampak, okay, apa kelemahan. Okay, hari ni apa kelemahan dia. Okay, nak upgrade lagi. Esoknya nak buat apa. Ataupun dia rasa sistem tu dah okay. So hari-hari buat benda yang sama je. Okay, nampak? Okay, another examples for pengurus pengeluaran. Contoh pengeluaran. Pengeluaran bahagian apa? Biasanya pengeluaran ni bahagian production kan. Okay, dia duduk kat kilang. Contohnya ada mesin kan. Okay, so pekerja tu dia contoh dia bahagian packaging. Okay, so kerja dia package je barang kan. So cepatlah daripada mula-mula dia buat lambat slow kan sebab kali pertama ke dia kerja kan. Tapi bila dah move to 1 bulan, 2 bulan, so tangan dia pun dah jadi cepat. Kan? Okey. Itu yang kita kata pantas dan efisien. Okey, lagi apa? Apa lagi tujuan tadi? Dapat memahirkan kan sebab dalam satu jabatan, kemudian mudah melatih pekerja baru. Okey, ni tadi pun cikgu dah cover. Okey, sebab orang bila baru masuk, so pekerja lama dia akan train pekerja baru. Okey, dapat kurangkan kos dan masalah pengurusan kerana wujudnya sistem perkongsian sumber. Dapat kurangkan kos tak? Macam mana dikatakan dapat kurangkan kos? Sebab diorang boleh Dan masalah pengurusan. Sebab kalau kerjasama dengan cara tu diorang dapat senangkan. Dapat memudahkan. Banyak kos yang seperti macam teknologi yang mahal-mahal. Okey. So kalau dapat kurangkan kos ni bermaksud dia tak perlulah nak gajikan pekerja lain sebab tak pandai buat ke apa, sebab benda ni dia buat rutin je kan. So dapat kurangkan kos. Alright, next. Okay, sambung. 4.2.1 bahagian fungsian pentadbiran. Pentadbiran merujuk pada pelaksanaan sesuatu tugas yang telah ditetap ke arah mencapai sesuatu visi, misi dan objektif dalam perniagaan. Tujuan fungsian pentadbiran untuk menjalankan proses sokongan supaya semua aktiviti dalam perniagaan berjalan dengan lancar. Peranan dalam fungsian pentadbiran ni adalah menjalankan urusan dalaman organisasi perniagaan seperti mengurus, menyimpan dan menerima rekod. Dan juga dia menyediakan dokumen syarikat dan mengurus program seperti mesyuarat. Contohnya Okey, pengurusan sumber manusia ni adalah apa? Cikgu sekarang nampak apa ni? Bahagian pentadbiran ke? Pentadbiran. Okey, pentadbiran. Okey. Sorry. Okey, contohnya apa pentadbiran? Pentadbiran. Dia pentadbir lah. Tadi kan dia sebut mesyuarat. Contoh. Okey.
Macam mana contoh mesyuarat? Dia kena prepare semua file untuk bincang hari ni punya ke tahun ni punya sales macam tu Yes. Kena Dia kena bincang. tahu kita ada untung ke tak untung ke, kita dapat Yes. misi ke tak dapat. Correct. Okey, tepat sekali. So, kita nak bincang. Okey, are we doing well? Okey, adakah kita lakukan perniagaan ni dengan baik? Okey, so dia tak payah tunggu hujung tahun. Okey, so every month seeloknya every month kita buat mesyuarat. Okey, production bulan ni bagus tak? Sales increase or decrease? Naik ke turun? So kalau turun, apa yang postmortem Kita yang perlu kita buat boleh buat? Betul. Adakah kita kena buat lebih promosi? Adakah kita kena kurangkan kos. kurangkan harga sikit bagi menaikkan sales? Barang tu boleh keluar banyak. Bila barang keluar banyak, untung akan dapat lebih banyak lagi. Okay. So dia akan come up dengan pentadbiran ni memang akan liaise dengan bahagian promosi lah juga. Sebab promosi akan fikir promotion tersebut. Okay, production pula fikir kenapa? Apa yang diorang tak suka produk kita ni. So kena fikir. Okay. Lagi kena sediakan dokumen syarikat. Macam mana dokumen syarikat? Betul. Mengurus, menyimpan dan menerima rekod. So rekod pembelian, rekod-rekod, Rekod dia jual ke yes, rekod simpanan dia, penjualan. keuntungan rekod rugi. Modal yang dah dikeluarkan bulan ni, perbelanjaan yang dah dikeluarkan bulan ni. So penjualan berapa? So rekod-rekod tu ada. So bahagian finance. Finance akan hantar kepada bahagian pentadbiran untuk pentadbiran semak. Okay, semua kena buat. Filing semua kena ada. Okay. Okay, next, sambung. Nampak je tu. Nampak. 4.2.2 bahagian fungsian pengurusan sumber manusia. Sekarang dekat slide 4.2.1. Okay. Okay, tiap. Nampak? Boleh. Nampak dia tu? Nampak. Okay, bahagian ni berperanan menjalankan urusan dalam sumber manusia, pengrekrutan dan pemilihan, penilaian prestasi dan kebajikan pekerja dalam organisasi. Sumber manusia ni dapat membantu perniagaan dengan berjalan dengan lancar dengan mempunyai semua staff-staff yang berpengalaman, yang ada experience kat luar, lepas tu kita invite dia masuk company kita untuk tolong menjalankan perniagaan kita. Dan juga sumber manusia ni dapat memastikan organisasi mempunyai keperluan sumber manusia yang cukupi mengikut bidang kepakaran yang diperlu dalam organisasi. Seperti yang atas tu, kita invite yang organisasi sumber manusia yang lain-lain, seperti kita nak orang yang pandai sales, orang yang pandai tulis, rekod, pandai accounting, itu semua kita dapat. So senang nak jalankan organisasi kita dengan dalam perniagaan kita. Okay. Kalau kita invite itu bermaksud kita jemput, betul? Kita jemput orang luar. Kita bukan jemput lah cikgu, macam apa, kita hire dia. Yes, okay. So kita ada dua, sama ada whether kita hire dia terus, kita offer ataupun kita buka. Biasanya bahagian sumber manusia ini adalah yang menguruskan pekerja-pekerja. Okey, sama ada ada kekosongan tak bahagian tu ataupun kita nak wujudkan pos baru. Okey, pentinglah kita nak ada jawatan ni, so dia wujudkan jawatan baru. Ataupun dia dah ada dah, dia dah okey dah dia punya organisasi semua. Okey, contoh ada orang pindah
dia pergi dapat offer kerja lain, so jawatan tu kosong. So dia kenalah buka offer tersebut. Buka jawatan tersebut, dia kena iklankan dekat ni lah tempat-tempat yang boleh iklankan pekerjaan. Okay, sekarang pun dah banyak dah website-website yang menawarkan pekerjaan kan. Okay, kat Ya, situ ya. dia tunjuk ada dulu zaman cikgu ada job street. Sekarang tak tahulah apa kan nama dia kan. So daripada situ dia iklankan. So daripada bila dia dah iklankan ada yang berminat, so dia hantar resume. So daripada resume itulah bahagian pengurusan sumber manusia dia akan pilih, dia akan panggil, dia akan call. Okay, so boleh datang temu duga, okay bawa resume. So pergi datang temu duga, okay panel-panel ni akan pilih, mungkin ada 3-4 orang. Biasa dia paling sikit pun dalam 2 orang lah dia akan interview. So dia akan tanya soalan-soalan, dia akan semak apa kamu punya sijil. Tu yang sijil tu penting tau. Apa-apa yang kamu sertai dekat sekolah, sijil tu penting. Menunjukkan yang kamu ni jenis orang yang committed person. Lagi apa? Bertanggungjawab. Okey, lagi apa? Rajin. Sebab tu banyak aktiviti yang kamu sertai. Apa-apa program yang sekolah buat, join. Sebab CJ tu penting untuk kamu mohon kerja. Ni masih lagi belum terlambat. Kamu baru form 4. Okey, ada masa lagi sampai hujung tahun ni atau hujung tahun. Lepas tu kan dah buka sekarang yang larian pun boleh join. Dia bukan soal macam akademik ke apa kamu join ke apa-apa. Apa-apa program yang sekolah buat, join je. Lagi-lagi peringkat kebangsaan ke peringkat negeri kan. Okey, daripada situ akan buat penilaian, pemilihan. Okey, biasanya akan datang interview ni berapa orang? Cuba tengoklah reality show. Kalau 3. show 4 orang. dia tak kisah, dia ramai kan yang datang. Unless kalau jawatan yang managerial tu pengurus-pengurus, dia nak cari pengurus, mungkin sikit lah. Tapi biasanya kalau bahagian pekerja, sokongan yang bawah-bawah tu, pekerja operasi, dia akan lebih ramai. Okey. Jadi dalam ni dia akan nilai prestasi, lepas tu dia akan sebutkan apa dia kebajikan, apa yang ditawarkan dalam syarikat. Contohnya syarikat dia tawarkan kebajikan pekerja. Dia ada sebut, okey akan dapat benefit, jika you kerja kat sini, you dapat cuti berapa hari biasanya? 20 hari setahun. Dapat MC, boleh MC. Okey, syarikat bagi insurans. Kalau kemalangan cover insurans. Tak perlu masuk hospital kerajaan, boleh masuk hospital swasta. Dapat kelas pertama. Itu yang candidates candidates dia akan rasa kita syarikat calon-calon akan dapat merasa yang syarikat mengambil tahu kebajikan pekerja. Jadi bila dia terpilih, okey contoh dia dah pergi temu duga kan. Okey, dia dah tahu dah apa yang syarikat akan tawarkan. Okey, jadi dia akan call balik. Okey Encik, Cik Daniel, anda telah terpilih untuk menjawat jawatan sebagai pengurus pemasaran. Tahniah kami ucapkan. Contoh. Okey, so adakah dia ni akan terima? Boleh fikir. Fikirkan sebab kamu kena fikirkan, okey adakah syarikat yang, contoh kamu bawa banyak pergi temu duga kan, okey syarikat A, syarikat B, syarikat C. So antara semua tu mana yang bagi benefit yang lebih, gaji yang bagus. Lepas tu kena fikir pula location apa semua kan. Itu yang membuatkan syarikat tu dia akan bersaing sesama sendiri kan. Kita akan ni lah pengurusan sumber manusia yang bagus tu dia akan berjaya, dia akan memilih sumber manusia yang bagus-bagus, yang ada pengalaman. Tadi kan ada sebut kan, yang ada pengalaman, lagi ada apa? Yang pakar, macam tu. Okey, nak dapat yang pakar, kenalah bagi offer yang tinggi kan. Barulah yang pakar tu dia nak bekerja kat syarikat tu. Alright, sambung. Peranan dalam fungsian pengurusan sumber manusia. Dia memainkan sangat penting kerana dia
membangunkan dan memacu pertubuhan sesebuah perniagaan, dan dia juga ada 4 peranan dimain dalam fungsian pengurusan sumber manusia. Awak nampak yang ni? Nampak? Yang mana yang Contoh, slide? Ha? contoh pengurusan sumber manusia. Slide bawah tu belum nampak lagi yang sekarang. Okey, dah. Contoh ni ada dalam buku teks muka surat 179. Ejaan salah tu. Pengurusan, bukan pengerusan. Okey. Dia ada perancangan sumber manusia, peranan 1. Lepas tu kedua, latihan dan pembangunan dan perkhidmatan pekerja dan kebajikan, dan terakhir ialah perhubungan instruksi. Perancangan Industri. Perhubungan industri. Okey, so ada 4 lah dia punya peranan kan. Pertama yang perancangan sumber manusia, ini yang tadi cikgu dah terangkan mengenai nak ambil pekerja atau staff, nak yang macam mana. Okey, kemudian nak bentuk polisi berkaitan dengan pembangunan kerjaya pekerja. Contohnya macam, okey, kalau dia dah kerja selama 10 tahun, dia akan dapat apa? Kita nak hantar dia pergi Jepun, contoh kan, untuk dapatkan lebih pengalaman ataupun latihan. Okey, berkaitan pula dengan yang kedua, peranan yang kedua, latihan dan pembangunan. Okey, so pekerja baru akan dapat latihan ataupun every year dia akan buat latihan. Untuk apa? Untuk menaikkan semangat, contohnya motivational kan. Okey, kemudian untuk group binding, untuk sesama pekerja kan, dia bila kita akan rasa ada kebersamaan tu, dia akan work hard for the company. Okey, contohnya macam dalam kelas kamu. Okey, dalam kelas kamu contoh tak rapat sebelum ni daripada form 3 lain. Adakah semua daripada 3C? Kebanyakan lah. Okay, most of you. Okay, so yang the rest tu yang daripada kelas lain macam mana? Adakah rapat ke tak rapat? So bila tak rapat, buatlah satu program yang boleh merapatkan hubungan, uhuah tu kan. Sama juga dengan company ni. Okay, kemudian perkhidmatan pekerja dan kebajikan. Okay, sambung Daniel. Sambung. Latihan latihan dah, kebajikan. Perkhidmatan pekerja dan kebajikan, seperti ada insurans kalau pekerja kita accident ke apa. Yes. Atau dia punya dia kena pindah, then dia dapat dia macam company send dia pergi negara lain, so dia ada kebajikan bawa family pergi ke atau family dia akan jagakan ataupun ni tu jaga bagi sikit kebajikan untuk jaga family dia. Alright. Okay. Kemudian ada kemudahan kaunseling kan kat sini. Kalau dia ada sakit mental lah. Sakit mental tak payah kerja lah. Okay, contoh dia nampak stres, nampak pekerja-pekerja stres kan, banyak kerja, okay, stres. So bagilah kaunseling, okay, bagi motivational ataupun bagi percutian, okay. So jom kita pergi bercuti ke Pulau Redang, Pulau Langkawi untuk Sabtu Ahad ni. Contoh kan, so company bayar. Okay. Kemudahan kantin. Kantin lah, sebab kalau tak ada kemudahan kantin, dia kena pergi keluar daripada syarikat untuk pergi cari restoran ke kan, yang mungkin lebih mahal. So bila Lagipun boleh claim pun kira perkhidmatan dengan kebajikan kan. Okay, betul. So kalau dia makan kat kantin, dia dapat voucher kan. Contoh kan, dia ada voucher, dia makan, dia redeem voucher tu makan kat kantin, ataupun tak payah, dia makan free je. Contohlah kan. Kebajikan lah tu. Itu yang membuatkan satu pekerja tu dia loyal, setia dengan syarikat tersebut. Okay. Next. Dan perhubungan instruksi. Industri. Industri. Ni apa?
pekerja-pekerja semua dapat bersatu dengan melalui bekerja bersama-sama dengan pekerja lain, dan ni merendahkan diorang tak kenal atau tak puas hati dengan each other. Mengelakkan kegaduhan dengan pekerja lain-lain lah. Okey, perhubungan industri ni adalah dia ada satu kesatuan sekerja. Kat mana-mana company pun dia akan ada satu group yang dipanggil kesatuan sekerja, di mana yang dia punya ketua tu adalah pekerja tu juga, pekerja operasi contohnya. Maksudnya managerial, manager dia tak ada join group ni. So dalam kesatuan sekerja ni dia akan bagi tahu apa yang dia tak puas hati dan apa yang kemudahan yang perlu disediakan oleh pihak majikan. Contohnya dia nak bonus, contoh kan, okey dah gaji lama tapi bonus tak pernah dapat. Ataupun pekerja dikenakan kerja lebihan masa tapi tak ada OT, overtime. Tak dapat overtime. So diorang boleh lakukan menyuarakan ketidakpuashatian tu melalui mungkin surat ataupun ketua diorang pergi jumpa dengan Komplain. bos, okey bagi tahu, okey kalau bos tak nak ambil tahu ataupun bos tak kisah, mungkin akan ada mogok lah kan, so tak nak kerja. So benda-benda ni ada dekat dalam syarikat-syarikat, terutamanya syarikat besar penghilangan. Kadang kan bos besar tu dia tak tengok apa yang kerja bawahan buat. Kerja kerja bawahan tu dah kerja bagai nak mati, bagai ni kan. Tapi tak ada pun kelebihan OT, tak ada, disuruh kerja lebih masa. Itu yang membuatkan mereka tidak puas hati. Okey. So dalam ni mereka bersama-samalah bersatu hati untuk menyuarakan apa yang tidak kena kepada pihak majikan, dan dalam ni juga mereka akan menyelesaikan masalah pertikaian tu dengan perundingan. Okey. Alright. Next. Nampak tu? Tak nampak The next slide. Belum. Okey, dah. Okay. 42.3. Ini kan should be explained by other person sebab kita ada sampai berapa ni? 4.2 point berapa? 6. Okey. 10. So ada orang lain yang boleh ni. Kalau 4.2.10 bermaksud bahagi dengan 5 orang, satu orang ambil 4.2. Maksudnya dia ni ambil 4.1.2. Okey, 4.2.3 ni should be other person. Another person. Mana? Cikgu, Amar, saya tolongkan Amar sebab Amar tak boleh buka mic. Dia Alah. busy. Amar. Saya boleh baca kot, saya boleh baca. Amar tinggal baca je pun Amar. Dia Okey. malu cikgu. Malu tu yang susah tu. Okey, so siapa nak sambung? Canda? Saya cikgu. Okey, boleh. Bahagian fungsian kewangan. Okey. Yang pertama, merujuk kepada aktiviti untuk merancang, menyusun, mengarah dan mengawal segala aspek pembiayaan dan pembelanjaan dalam perniagaan. Yang kedua, sebagai contoh, akauntan menyediakan laporan prestasi keuangan untuk melihat untung rugi masyarakat dan juga untuk tujuan percukaian pegawai kredit. Membantu akauntan baca apa tak faham langsung bang. membantu akauntan. Baca slow sikit. Okey, saya. Sebagai contoh, akauntan menyediakan laporan prestasi kewangan untuk melihat untung rugi masyarakat dan juga untuk tujuan percukaian pegawai kredit. Membantu akauntan menyelai rekod kewangan dan mengurus semua bentuk hutang. Bagus. Okey, so macam mana? Boleh terangkan, bagi examples. Kewangan. Kewangan. Ini bahagian kewangan. Terangkan. Dia ni dalam bidang kewangan, maksudnya kita dalam instruksi tu kena ada pegawai kewangan, accountant semua. Dia kena kira. Dia kena buat, kita kena ada proses tu untuk tahu kita rugi, kita punya modal berapa keluar, berapa masuk. Dan berapa hutang juga. Yes. Okay. So dalam ni dia bahagian ni lah dia rancang.
So dia susun, dia mengarah, dia mengawal. Okey, aspek pembiayaan dan pembelanjaan. Maksudnya berapa modal yang dikeluarkan, berapa modal yang digunakan untuk membuat belanja dalam perniagaan tersebut. And then bila dah buat belanja, berapa banyak pula duit yang masuk? Adakah duit yang masuk itu sama dengan modal yang yang dikeluarkan ataupun lebih daripada modal yang dikeluarkan, belanja yang dikeluarkan. So kalau pendapatan lebih banyak daripada perbelanjaan, itu kira untung atau rugi? Untung. Of course untung. So daripada situ dah nampak dah prestasi kewangan. Nampak, okey ada untung. So boleh buat report kepada Bos. pengarah eksekutif. Okey, so kita doing well lah. Okey, so ada untung. So kita boleh teruskan benda ni, kita boleh teruskan apa yang kita buat sekarang. Okey, so dalam ni juga untuk kita tujuan percukaian, untuk income tax. So cukai ni bayar kat siapa? Bayar kat tu apa government. Yes, bayar dekat kerajaan. Okey. Kemudian pegawai kredit membantu accountant menyelia rekod. So nak selialah rekod. So kita ada accountant, lepas tu kita ada juru audit. Untuk apa? Audit tu kita nak tengok accountant ni betul tak dia buat kira-kira. Ataupun dia ada seleweng. Contoh kan. Okey. So rekod kewangan. Okey, Dan last bagi staf kewangan. Alright. Untuk staf kewangan untuk bagi gaji kepada pekerja-pekerja Staf kewangan ni dia nak kira penyata kewangan. Okey. So dia dah buat kunci kira-kira ke penyata kewangan lah. Penyata kewangan tu. Lepas tu yang bagi gaji kira lepas dia buat, lepas dia sediakan kewangan ni, dia akan bagi report ni kepada HR, Human Resource, yang sumber manusia tadi. Sumber manusia tu yang akan proses dia gaji. Okay. Okay, next. Sekejap Okay, nampak dah. Okay. Nampak tak? Boleh. Canda dapat baca Canda? Ataupun full screen. Dah full screen dah dia. Canda nampak tak Canda? Nampak boleh zoom. Zoom cukup? Tapi kalau zoom blur Ustaz. Boleh nampak. Aman. Saya besarkan sikit. Nampak? Boleh naikkan atas sikit. Nampak. Weh, hilang. Tiba. Oh my god. Ya, ni ni yang tu. Dah baca Tina. Candu, baca candu. Sekejap, benda ni menghalang. Tapi yang aku punya dia slide itu. Okay, dah. Astaga, boleh zoom. Okay. Yang pertama, dihargakan dan dibelanjakan. Ya, tajuk tak ada. Bacalah atas yang bawah ke? Yang B tu? Tak, bacalah tujuan tu dulu. Tak, tujuan tu tak nampak Daniel. Tak nampak? Slide itu kamu kena ke kanan sikit. Atas sikit. Apa tu atas sikit? Atas sikit. Kenapa macam gini ya? Bukan, kamu kena letak cursor kamu dekat. Tujuan. Boleh ikut. Tujuan bahagian. Zoom. Dah nampak zoom nampak. Tujuan bahagian pengurusan kewangan. Yang pertama, diagihkan dan dibelanjakan dalam aktiviti perniagaan yang boleh menjalankan keuntungan dan meningkatkan produktiviti. Yang kedua, memastikan hasil kewangan yang diperoleh bukan hanya dapat menampung segala perbelanjaan dalam perniagaan, malah dapat memperoleh keuntungan. Yang ketiga, memastikan sumber kewangan syarikat sentiasa berada dalam keadaan agar operasi perniagaan tidak terkendala. B. Peranan pengurusan kewangan. Pertama, membuat perancangan. Menentukan objektif kewangan yang hendak dicapai oleh organisasi. Yang kedua, penjelasan tentang objektif kewangan secara terperinci untuk dijadikan garis panduan. Yang ketiga, mengagihkan sumber kewangan mengikut peruntukan yang ditetapkan.
Bajet kewangan yang telah diluluskan oleh pihak pengurusan perlu diagihkan mengikut peruntukan. Pengagihan perlu dibuat mengikut masa dan jenis pembelajaran yang ditetapkan oleh organisasi. Last sekali, mengawal kewangan setiap bahagian. Memastikan pembelajaran setiap bahagian berdasarkan bajet yang diluluskan. Memantau dalam aspek kewangan, mengelakkan berlakunya penipuan dan penyelewengan. Explain sikit Canda. Canda pula. Okay, cikgu. Tujuan bahagian pengurusan kewangan tu macam Dia nak tahu dia dia punya macam dia nak tahu keuntungan yang didapat untuk macam hasil satu kewangan tu, atau dia menampung segala perbelanjaan and dia juga dapat keuntungan. Kalau yang A tu lah. Dan kalau yang B tu peranan dia macam menentukan objektif, macam dia punya sasaran kan, macam dia nak tentukan dia punya sasaran tu untuk dicapai oleh organisasi tu. Macam bajet kewangan tu diluluskan oleh yang pengurusan kewangan ni lah. Lagi dia memastikan juga yang dibelanjakan tu berdasarkan bajet yang diluluskan. Maksudnya dia tak macam lebih ataupun kurang, dia memang dah diluluskan tu. Lepas tu, dan juga dia akan pastikan dia akan mengelakkan juga berlakunya penipuan ataupun macam penyelewengan tu, maksudnya macam macam mana tu? Macam penipuan juga lah. betul tu Canda. Tu sambung lagi. Okey. So dalam kewangan ni dia kena agihkan contohnya kalau bahagian pemasaran tadi. Okey. Sebab selain daripada dia kira untung rugi ke, berapa belanja yang dia nak kena keluarkan. Okey. Jadi dia akan agihkan. Contoh bahagian pemasaran. Dia akan cakap, okey, pemasaran dia nak bulan ni dia nak 20,000. Sebab apa? Untuk apa dia nak 20,000? So dia nak keluarkan flyers, dia nak gantung banting, dia nak letak poster dekat setiap tiang-tiang yang ada, contohnya dekat Shah Alam, sekitar Shah Alam ke, sekitar Kelang ke kan, untuk menyatakan wujudnya promosi. Contoh tadi Cik kata bulan 10 ada promosi. So dia nak letak banting, poster-poster kan. Contoh macam Jekyll. Kalau kamu perasan, Jekyll tu ada je banting dulu kan. Ada je setiap kali poster dia. Poster dia setiap bulan agaknya mesti ada poster. Lagi-lagi kalau buka sekolah, lagi-lagi kalau raya kan, ada je poster dia merata-rata kan. Dekat rumah cikgu kat Rantau Panjang ni pun kat Ceruk ni pun dia gantung banner juga, banting tu kan dekat tiang-tiang. Berapa juta dia dah buat untuk marketing tu kan. Okey. Ya cikgu. Itu bahagian pemasaran. Okey, bahagian production pula, pengeluaran, dia kata dia nak 50,000. Okey, contoh kan. So, 50,000 tu atas dasar apa? Dia akan nyatakanlah, okey, 50,000 tu untuk baiki mesin, contoh. Lepas tu nak beli mesin lagi satu bagi meningkatkan production. Tu semua dia kena justify benda-benda tu. Okey. Jadi bahagian kewangan lah dia akan putuskan, okey, bajet tu boleh tak diluluskan ikut apa yang ada. Okey. Kemudian mengawal kewangan setiap bahagian ni kan, sebab nak apa? Elak berlakunya penipuan dengan penyelewengan. Bila ada transaction tu, ada penyata tu dekat setiap bahagian, bila dia dah laporkan, beli apa, receipt semua dah ada, dia punya invoice ke apa ke kan. Okey, so diorang akan catat untuk berlaku penipuan lah. Okey, next. Ya cikgu. Saya share jap. Nampak tak? Juga ambil.
Ambil iskon. Sekejap saya tengok. Sebab cikgu sampai saya pula sebab yang lain tak ada, hilang dia. Ya, Amir ada lah. Amir mana ada? Ada. Dia Tu ambil. dah balik dah. Amir! Abang. Abang. Ni mesti main kucing. Ya. Sorry. Tadi aku pergi Ada. tandas. Amir baca ni. 4.2.4. 4.2.4. Bahagian fungsian teknologi maklumat dan komunikasi ICT. Okey. Sekejap je. Teknologi maklumat adalah teknologi pengkomputeran dan telekomunikasi yang digunakan dalam pelbagai bidang seperti perniagaan, penerbitan, penyiaran, perubatan, pendidikan, perindustrian, pertanian dan kosmetik. ICT merangkumi penggunaan teknologi komputer seperti teknologi perisian untuk mengubah, memindahkan, memproses, menyimpan dan melindungi semua maklumat yang diperlukan dalam sesebuah organisasi perniagaan secara selamat, mudah, cepat dan tepat. Okey. Okay. Amir. Terangkan. 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 Ya. Okey, pada pendapat saya cikgu fungsi teknologi maklumat dan komunikasi ICT ni pada pendapat saya ICT ni dia ada apa? Dia ICT alam. merangkumi pelbagai penggunaan teknologi komputer yang seperti teknologi penelitian semua tu ya. Macam tu lah pada pendapat saya untuk mengubah proses semua tu lah. Okey, penting tak ICT sekarang? tu untuk ICT ni penting tak sekarang? ya sekarang penting, sangat cikgu, penting sebab penting. dia Sangat boleh penting, cikgu. menjimatkan masa dengan sumber manusia yang banyak. Macam Yes. tu. Okey. Okey, contohnya apa yang kamu nampak perubahan? Okey, kalau tak ada dulu tak banyak guna ICT. Sekarang banyak guna ICT. Apa dia boleh nampak dekat syarikat-syarikat ni? Makin canggih tu. Makin Yelah, canggih tu macam mana? yelah. Dia macam makin kat mana Perfect. nak explain. Macam mana nak explain? Saya lupa Okey. macam nak explain aduh. Bukan lupa, tak ada idea. Cikgu, saya Okey. tahu cikgu. Contohnya, lebih efisien, lebih efektif dan efficient. Bagaimana yang dikatakan dengan efektif? So, efektif ni dia kata, efektif ni berkesan. Efektif dan efisien berkesan. Bagaimana kata berkesan? Contohnya kalau dia, contohlah jual barang. Jual barang tu sekarang kalau guna ICT ada website. So dia dalam website tu dia buat penjualan barang lah dalam tu. Dia letak katalog kan. Dia letak gambar barang. Gambar barang mestilah ambil gambar cantik-cantik kan. Betul cikgu. Bahagian promosi berkaitan juga dengan bahagian promosi. So employ, cari pekerja yang pandai ambil gambar ataupun kita hire ada orang yang boleh buat website, ambil gambar banyak-banyak, ambil gambar yang cantik-cantik, angle cantik kan. Okey, lighting bagus apa semua kan. Lepas tu dah letak ambil gambar, ada harga kat bawah. So yang dikatakan berkesan ni apabila dia buka dia web tu, apa yang kita nak kalau kita seorang pengguna, seorang buyer, apa yang kita nak kalau kita buka-buka Kualiti yang bagus cikgu. Kualiti yang bagus kan? Okay, first quality. Sebelum quality, kita tengok apa? Modal. Kuantiti. Kuantiti. Kan. Quantity. Murah. Harga. Kita tengok harga. Sama ada harga. murah ataupun mahal. Lepas tu kita tengok specification dia. Okay. Tengok gambar macam besar. Nak beli kotak ni. Nak beli kotak apa Ataupun nak beli apa yang kamu selalu beli Cuba bagi contoh. Kotak lah. Okay. Nak beli kotak storage. Nak letak barang-barang kamu. Nak letak macam baju ke apa ke kan.
Okey, lepas tu tengok berapa dia punya kotak tu besar dia kan. Tengok gambar nampak macam besar kan. Okey, lepas tapi kena bacalah, sebagai buyer kita kena baca. Okey, ni kotak ni besar mana? Harga dia betul tak banyak ni? Tengok macam murah kan, tapi sebenarnya kotak tu kecil. Bila sampai-sampai kecil. Jadi benda tu kena adalah dalam kita punya website. Okey, So maksudnya kena letak dia punya panjang, lebar semua tu letak juga. yes. Kalau Oh. website yang bagus, penjual yang bagus, dia akan letak barang and then harga. Terus dah dipaparkan harga. Bukannya okey, nak beli barang ni PM saya harga. Itu memang malas lah kan. Macam kita pun jadi buyer, kita malas nak PM dia kan harga kan. Okey, so kita paparkan terus. Okey, harga and then kita punya specification. Lagi apa? Senang nak klik katalog tu. Okey, siapa pernah masuk Shopee? Siapa rajin? Okey, Amir, kalau kamu masuk Shopee kamu rasa bagus tak daripada Lazada? Okey, ayo okey sikit. Okey sikit daripada Lazada kan? Kadang-kadang sebab Lazada tu kita macam tunjuk dia punya tu semua. dia macam tak berapa Dia punya friendly. penghantaran pun Dia lama punya je. information Penghantaran pun tu lama. tak cukup. Information kena tak cukup. Maklumat Lepas tu dia. macam komen daripada buyer pun macam tak berapa banyak kan. Tapi kalau kat Shopee kita tengok okey buyer punya komen. Dia tersusun kan. Kita nampak Shopee tu dia macam tersusun. Seronok kita nak tengok kan. Lepas tu dia ada keyakinan. lepas tu dia ada warranty bagai kan. Itu fungsinya teknologi maklumat ni untuk memberi keberkesanan efektif dan efisien. Okey, lagi kita nak memudahkan komunikasi dalaman. Okey, dalam satu syarikat besar dia ada intranet. Dia ada internet. Internet tu untuk orang luar boleh akses juga dia punya website tu. Tapi kalau intranet dalaman, contohnya dia nak berhubung dengan jabatan lain, dengan department lain. Contoh dia nak berkomunikate dengan department ICT, nak communicate dengan department marketing. So dia kenalah ada intranet. Okey. Kemudian ataupun nak dapatkan sumber bekalan, e-perolehan. Contohnya dia buka tender. Okey, tender ni dia kata pemasangan aircon. So kalau syarikat kosmetik, kalau nak pasang aircon memang tak tahulah kan. So dia kena buka tender. So tender pasang aircon, nak berapa unit? Okey, contohnya nak 10 unit. Jadi dia bukalah tender. So dalam tender ni nanti akan adalah syarikat-syarikat lain yang boleh masuk ke dalam intranet ni. So guna apa? Password dengan ID. So semua ini panggil intranet. Okey, kemudian menyimpan maklumat dan data perniagaan. Adakah benda ICT ni benda yang online-online sahaja? Tak semestinya. So mungkin dia ada Dalam televisyen ni iklan. television. Iklan Apa kaitan dengan televisyen. simpan maklumat? Okey. So simpan maklumat ni dia mungkin akan ada server. Dia simpan semua data-data dia dalam tu supaya first memang dia akan simpan dekat dalam laptop. Contoh ada laptop, ada PC. Kemudian dia akan ada satu lagi drive. Okey. Drive ni pula dia akan letak ke server. Ini contoh kalau syarikat-syarikat yang terlalu besar lah. Lebih-lebih lagi syarikat internet security, IT kan ataupun IT. Dia perlukan server yang besar. Contohnya contohnya vaksin. MySejahtera tu kan. Bila kamu letak, bila kamu dah daftar MySejahtera, lepas tu kamu akan dapat tarikh. Tarikh-tarikh tu store dekat mana? Store dekat server. Jadi bayangkan kita ada berapa juta penduduk di Malaysia. Jadi perlukan storage yang besar untuk tampung data-data kita. Contoh data apa? Data apa yang kamu nak masukkan dalam MySejahtera? Macam nama, IC semua je. Yes, nama, IC and then ada alamat tak? Alamat. Lepas tu kamu kena Nama. update kesihatan kan. Setiap Setiap kali hari. kalau kita nak pergi mana-mana, kalau tengok parents, dia akan tunjuk, ada tak kita update tak kesihatan kita. Benda-benda tu
Kamu fikir dia simpan kat mana sebenarnya? Adakah dia simpan dekat awang-awangan? Tak dia kan? simpan dalam Data file. tu akan ditransfer ke satu server. Server tu lah yang server besar. Ada berapa teragig ke? Sekarang apa? Gigabyte. Gigabyte kecil. Cikgu, macam Google juga cikgu. Dia pun simpan maklumat semua tu kan. Yes, Google tu dia ada satu yang besar lah. Server yang besar macam bank kan, kita guna Maybank to you, mak parents you guna Maybank to you, ni CIMB Clicks ke apa, biasa tak tengok mak ayah guna. Okay, kalau tak biasa kita tengok Shopee tak? Cikgu. Kena cuma macam Shopee. Shopee tu dia ada server yang besar lah, sebabnya seller-seller semua letakkan gambar barang-barang semualah. Lepas tu letak harga, lepas tu letak macam-macam kan dekat Shopee tu kan. Jadi server dia memang besar. Itu kalau orang hijack dia punya server tu memang macam-macam boleh dapat. Kalau ni lah orang yang nak hijack, tapi sebab sistem security dia bagus, so orang tak boleh hijack. Okay, faham? Faham dia. Faham. Faham. Clear, very very clear. Yeah, very Yeah. good. Very clear cikgu. Very Alright. very. Okay. Okay, lagi ada dua je. Mempercepat urus niaga, kemudian peranan ni, okay dah lah, rasanya dah Tinggal lah cover. cikgu. Bahagian penyidik kan. Okay, so research kita nak sambung ada kelas ataupun kita boleh sambung sekarang? Tinggal lah Banyak, cikgu. Banyak topik ni kan? Okay, sambung. Okay, 4.2.5. Amir. Baca Ya. Sabar. Sayang, baca sayang. Tujuan bahagian fungsian penyelidikan dan pembangunan R&D. Tujuan bahagian fungsian penyelidikan dan pembangunan untuk meningkatkan tahap pengeluaran dan pemasaran produk, juga dapat menghasilkan produk yang berkualiti dengan kos efektif. Peranan bahagian fungsian penyelidikan dan pembangunan untuk merancang aktiviti pembangunan produk baharu dan penambahbaikan produk yang sedia ada untuk merancang bagi menghasilkan produk yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Gelakkan Amir. Amir, macam mana R&D ni dia membantu dalam satu organisasi? Dia dapat konsep lah. Apa je? Tak dengar tadi soalan cikgu. Yelah, apa fungsi dia R&D ni? Bagi contoh. Dapat meningkatkan tahap pengeluaran dan pemasaran produk. Yelah, bagilah contoh. Contoh je. Explain dalam bentuk contoh. Bila kamu explain dalam bentuk contoh, kamu akan lebih clear. Kamu akan lebih jelas kan? Aduh, bising lah cikgu kat rumah saya cikgu. Yelah tu. Sekejap. Okay, R&D ni adalah penyelidikan dan pembangunan. Untuk apa penyelidikan ni? Untuk apa? Kita nak tengok tahap pengeluaran kita, tahap kita punya produk tu bagus ke tak bagus. Memanglah kita jual barang benda yang bagus kan, tapi adakah produk tu boleh ditambah baik? Kan? Okay, bagilah contoh. Okay, Amir, sambung. Contohnya apa? Contoh kereta lah. Macam mana kereta ni dalam R&D macam mana? Dulu dari 4 pintu ke 2 pintu ada touchscreen, tak ada touchscreen ke touchscreen. Banyak kan? Dulu 2 tayar jadi 1 tayar. Sekarang pun 4 pintu. Lepas tu 4 tayar jadi tak payah tayar. Nah, itu kereta terbang. Bila nak ada kereta terbang? Kadang dah ada kapal terbang. Okay. So, banyaklah kalau macam kereta tu design. Okay, design dia akan lagi cantik. Ada hatchback ke, ada macam paper. Design-design yang lebih ergonomik ke ataupun lebih stylish kan, yang remaja suka, belia suka. Okay, banyaklah R&D ni.
Lepas tu R&D bahagian, contoh Makanan cikgu. bahagian okey, makanan. So daripada keripik biasa, contohnya keripik ubi. Yang tak ada Daripada perisa, resep contoh biasa kat original, so dia come out dengan keripik ubi cheese. Keripik ubi ubi vanila. pedas. Macam-macam lah makanan boleh. Kalau bahagian Korea, okey tahun ni budak SPM yang abang kamu, senior kamu yang form 5, diorang kena buat projek Korea, sama ada Korea, urutan dengan Dobby. So bahagian yang Korea tu apa yang research boleh buat? Facial. Itu kalau bahagian urutan ni, Korea. Apa tu? Korea tu ni penghantaran. Oh, saya ingat yang Korea negara tu. Bukan Korea. Ni Korea. So penghantaran tu R&D dia boleh buat apa, Amir? Dari motor ke aeroplane. Okay. Okay. Tak, saya pergi ni, adik saya bising nangis. Sorry, tak dengar. So R&D tu, okay, pendidikan dan pembangunan mungkin dia boleh buat daripada cara pembungkusan. Okay, contoh macam JNT punya plastik lebih tak tebal. So dia offer yang plastik lagi tebal. Contoh. Ataupun bila kita nak post barang, JNT dia tak bagi lapisan yang bubble wrap. Tapi syarikat diorang yang baru ni, diorang bagi free bubble wrap. So ada nampak tak perbezaan dengan dia punya syarikat pesaing tu kan? Itu namanya dia buat pendidikan dan pembangunan. Tapi kalau bahagian kosmetik kita boleh nampak. Kosmetik contohnya macam mana nak bagi. Okay, sebelum ni kita cuci-cuci muka je. Sekarang ni keluar pula produk yang boleh glowingkan muka. Produk yang boleh cerahkan muka. So ada penambahan produk-produk dia. So dia buatlah kajian dia. Okay. Next. Habis? Habis, Daniel? Cikgu, 4.2.6 sampai 4.2.10 tu next class lah. Next class Okay, so please make sure ada person take part ya, buat slide ini. Jangan harap Daniel je ke yang buat seorang ni? Tak, betul cikgu, tak buat seorang. Betul lah Okay, so Kita sambung suruh usi-usi sekali buat cikgu. Sambung tomorrow. Tomorrow ada kelas ke? Tomorrow ke hari Khamis? Tomorrow? Tapi kebanyakannya Daniel yang buat cikgu. Daniel, bagi kerja saya tolong cikgu, saya tolong. Daniel. Tiba. Ni nanti tiba je. Daniel, pastikan kawan-kawan buat kerja juga. Jangan kamu je buat. Ya, diorang buat. Diorang buat usi-usi je cikgu. Okay. Cikgu. Ya, Ni Canda. masih YouTube ke? Yang ni cikgu upload lah ke Tu YouTube. saya bukan canda cikgu, tu Tun cikgu. Ya, Tun. Okay. Cikgu letak YouTube Mestilah. Cikgu Oh my god. Aduh. Lain kali kalau kamu present, you open the camera. Nanti bolehlah nampak muka dekat. Anak cikgu nanti. Yang ada suara saya cikgu. boleh, Nanti, Astaga. nanti kena PM toxic semua cikgu. Nanti diorang spam. Bahaya cikgu. Okay. Ni kita tengah rekod ni. Ni benda-benda ni masuk kat YouTube ni. Okay. Apa ni? Okay, ada soal ni. Cikgu nak kumpulan kedua ni bagi soalan kepada murid yang lain. Okay cikgu. Okay. Saya bagi. Yang lain jangan tiba-tiba left Tak ada. Jawab. Tanya jap. Janda, jom kita buat macam apa tu budak tu nama budak. Wah. Okay, jap. Ada 10 minutes more. Okay. Apa tu bahagian fungsian pentadbiran, tujuan dia dengan peranan dia? Okay, you nak mention nama atau nak mention number? Adam cikgu, Adam. Saya panggil Adam. Okay, dia ada Adam. mic cikgu, nanti dia tipu cikgu tak ada mic, dia sembang. Adam. Ada mic cikgu budak tu.
Cikgu suruh dia buka mic. Dia ada mic cikgu. Adam. Okey, cepat. Adam, jawab. Jawablah soalan Daniel tadi. Nanti Daniel belanja. Okey, soalannya tadi. Ya, saya tanya dulu. Okey, tujuan dan peranan bahagian fungsian pentadbiran. Senang je, fungsian pentadbiran. Dia buka mic dia. Pentadbiran mentadbir. Apa dia? Adam, buka mic. Tak payahlah type. Cikgu suruh dia buka mic cikgu. Buka mic, jawab, buka mic. Orang pun nak dengar suara dia. Sebab nanti rakaman ni pun akan dihantar kepada pentadbir. Hantar kepada Mr. Mano, hantar kepada Puan Nurani, hantar kepada Encik Irwan. Sebab dia nak tengok macam mana cara pengajaran cikgu. So janganlah type macam mana nak nampak. Yalo, Adam tipu cikgu. Nanti markah cikgu pun rendah. Disebabkan kamu tak nak tolong cikgu. Cepat. Tak kesian ke kat cikgu? Ya, ada buka lah mic. Ada mic tak nak buka. Buka Janganlah lah. tipu kaya-kaya. Yang lain-lain. Cepat. Adam. Ada je jawapan tu kat buku teks tadi. Apa dia? Come on, boys. Apa soalan dia sekali? Tujuan Tujuan dengan peranan pentadbiran. Adam ni dah lah pakai PC mahal-mahal, Apple. Entah. Cikgu pakai Nokia je. Kejap-kejap boleh nampak muka, kejap tak boleh nampak muka. Saya nak jawab. Okey, apa dia Afiq? Tun. Kau jawab tujuan dia, peranan bagi Adam. Okey, Tun. Tujuan dia adalah untuk menjalankan proses sokongan supaya semua aktiviti dalam perniagaan berjalan dengan lancar. Okey, betul tak? Betul Tun. Okey, Tun. Betul. Nanti minta dengan saya hadiah pisang. Okey, next. Okey, Adam. Fungsi. Tadi apa? Peranan cikgu. Peranan. Tadi dah tujuan. Sekarang ni peranan. Bukan kewangan. Pentadbiran. Fungsi bahagian pentadbiran. Peranan fungsian pentadbiran. Apa peranan dia? Apa kerja dia? Peranan ni kerja. Kerja apa dia kena buat? Tugas apa dia kena buat? Muka surat 177 dengan 178. 178. Buku teks ada depan mata kan? Alright guys. Hurry up. The simple question only. Aduh. Ini kalau soalan keluar exam ni depan mata. Come on. Pelaksanaan apa? Okey, pelaksanaan. Lagi? Dia melaksanakan apa? Suatu tugas yang telah ditetapkan. Buka lah mic tu. Okey. So dia mengurus. Cikgu jugalah yang terang. Cikgu jugalah yang bagi jawapan. Macam tu cikgu je lah yang belajar. Hai Adam. Buka mic Adam. Buka mic lah Adam. Ada buka lah. Kenapa jawapan dia lain? Dia tengok muka surat mana ni? Tak cikgu, budak ni dia kadang-kadang dia mimpi ke ketom. bulan cikgu. Muka surat 178. 178 Adam. Bahagian B tu, peranan bahagian fungsian. Okey, yang lain. Cikgu nak ada yang buka mic. Tak apa cikgu, suruh lain lah. Sharon. Adam ni dah tak guna dah. Move on, Sharon. Ray. Semua cikgu sebut dah. Pravin. Matan. Hari Sharon. DJI. Rashwin.
Lagi apa? Semua dah sebut dah. Lagi siapa yang cikgu tak sebut tadi? Sharon dah. Okay. So, dia punya jawapan dia mengurus, menyimpan, dia menjalankan urusan dalaman organisasi perniagaan seperti mengurus, menyimpan, menerima rekod. Ni kamu penting ya, kamu nak kena hafal ni. Walaupun macam konsep tu kamu dah ada, kalau kamu jawab ikut example cikgu tu, itu hanya contoh sahaja. Tetapi jawapan dia nak dalam bentuk fakta. Dia kena ada fakta, huraian kan dengan kebat kan. Okey, dia punya conclusion, contoh. Okey, jadi kamu takkan dapat markah untuk fakta kalau kamu tak jawab ikut apa yang dalam buku teks tu. Okey, kena mula dari sekarang. Okey, so dah pukul lagi 3 minit nak pukul 10.50. Alright, so cukup je lah satu soalan sebab yang lain pun tak nak respon kan. Hai, ada. Alright. Okey. Tapi ada. Barulah betul Adam. Hai. Betul ni. Lambat. Okey. Thank you, cikgu. Terima kasih diucapkan kepada kumpulan pembentang. Okey, tahniah kepada Daniel sebab dapat membentangkan dengan baik. Ada PowerPoint, ada penerangan. Okey. Okey, cikgu. Dan yang lain tolong jangan ambil kesempatan di atas kebaikan Daniel. Kalaulah ada kan, cikgu pun tak tahu. Hai. Suruh dia je yang buat. Yang lain tolong take part. Untuk yang bab yang belum siap tu, tolong yang lain ambil perhatian. Boleh? Okey, cikgu. Alright. So, cikgu, kita esok kena sambung lagi ya yang 6, 7, 8, Yes. 9 tu. Esok ke hari apa? Cikgu pun tak hafal jadual lagi. Esok, cikgu. So esok boleh buat malam ni. Malam ni. But by right, actually daripada next week lagi kan. So betul tu. Daripada bukan next week, daripada last week. Sabtu Ahad kamu buat apa? So kalau ada PowerPoint pun boleh, kalau tak ada PowerPoint pun you just show the textbook digital punya. So explain from that. Okay. Bagus macam ni esok terus tengok buku teks senang sikit Okay, boleh? Boleh cikgu. Okay. Thank you all. Bye cikgu. Thank you for the attention. Alright. Thank you. Terima kasih.